Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 133 dalam tajuk Faslun fil Furudi wa Dhawiha. Ini suatu fasal pada menyatakan segala yang fardu. Apa maksud yang fardu? Iaitu mereka ini pasti mendapat harta pusaka. Itu sebabnya disebut kumpulan ini kumpulan yang fardu. Boleh memperolehi harta peninggalan si mati. Seperti yang telah saya perkatakan sebelum ini, kita akan ambil beberapa bab sahaja, kerana sebahagian besar selepas ini dia membicarakan perkiraan pengagihan harta tersebut. Dan semuanya itu bergantung kepada dengan kita membicarakan harta yang ada. Tapi kita akan mempelajari perkara-perkara asas sahaja. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan garis panduan yang jelas dalam pembahagian pengagihan harta pusaka ini. Dan itulah yang terbaik. Lizzakari mislu hauzil unsayain. Bagi lelaki itu dua bahagian
daripada perempuan. Maknanya dia lebih. Ini ketentuan Allah. Jangan kita persoalkan. Itu sebabnya janganlah kita berkata, kan harta itu dibagi sama rata, kan lebih baik. Ini hanya percakapan kita. Tetapi hukum Allah itulah yang terbaik. Cuma fiqh kata harus, boleh. Selepas peringkat pertama diberi mengikut faraid, fiqh kata harus, boleh. Ke peringkat yang kedua kita rombak balik, beri sama rata. Tak ada masalah. Persoalannya yang pertama kena ikut hukum faraid itu. Sebab itu adalah ketetapan daripada Allah. Oleh itu kalau berlaku pertelengkahan, rasa tidak puas hati, maka rujuk kepada Allah wa Rasuluh. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasulih. Sekiranya kamu berbantah-bantah di dalam sesuatu perkara, rasa tidak puas hati, fi syai'in farudduhu ila Allah, maka kembali kepada Allah wa Rasul dan Rasulnya. Itu yang terbaik. Maknanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi dah sebut, taraktu fikum amraini ma in tamaksaktum bihima lan tadhillu abada. Ini kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamaksaktum, selama mana kamu berpegang kepada kedua-dua. Apa sahaja perkara yang berurusan sesama manusia, hubungan dengan Allah, apa sahaja, pegang. Lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati rasulih, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Ini dua perkara, tuan-tuan. Persoalannya yang kadang-kadang timbul pergaduhan, timbul permusuhan, tidak bertegur sapa adik-beradik, bahkan sanggup memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka, adalah berpunca daripada perasaan tamak. Itu saja. Kerana ada hikmahnya mengapa dan kenapa Allah Ta'ala kata lelaki itu lebih daripada perempuan. Sebab anak lelaki ini menanggung, anak perempuan ditanggung. Dalam erti kata yang lain, seorang anak lelaki walaupun dia telah berkahwin, telah ada anak, dah ada cucu, dah ada cicit, tetapi masih ada lagi mak bapak dia, berkewajipan dia menyara kehidupan mak bapak dia. Termasuk juga adik-beradik dia yang perempuan yang belum berkahwin. Kerana apa? Dia sebagai walinya. Tengok tuan-tuan, Islam kata anak perempuan ditanggung. Itu sebabnya apabila mereka telah diijab kabul
maka suami dialah yang bertanggungjawab mendidik, mengasuh, memberi keperluan kehidupan seharian, termasuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bergantung kepada kemampuan kadar suami. Ini kena jelas, kena faham. Maknanya walaupun perempuan ini tadi terdiri daripada golongan yang kaya raya, apabila dia berkahwin dengan lelaki berkenaan, dia suka berkahwin dengan lelaki berkenaan, sedangkan lelaki ini hidup dalam keadaan sederhana ataupun dalam keadaan miskin, wajib dia mengikut kehidupan si suami. Dalam erti kata, hidup ala kadar. Makan apa yang ada, pakai apa yang ada, dan begitu juga tempat tinggal, mengikut kemampuan suami. Dan suami jangan sama sekali terpengaruh dengan kekayaan isteri ni tadi. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena faham. Tu yang kadang-kadang mentang-mentang berbesan ataupun bermenantukan orang yang kaya, dan apabila dia buat walimah, buat kenduri, sanggup bergolok bergadai. Kemudian sanggup melayan kehendak sebelah pihak. Berapa hantarannya? Oh, anak saya ni kalau mengikut mahar misil seperti kakak-kakak dia dulu, paling kurang 10,000. Siapa suruh? Yang nak kahwin dengan anak dia, bukan mak bapak dia. Maka kena ikutlah. Engkau suka tak berkahwin dengan lelaki berkenaan? Suka. Itu sebabnya juru nikah tanya, suka tak? Suka. Oleh itu, ikut kemampuan suami. Itu sebabnya tuan-tuan, sebaik-baik mas kahwin ialah yang murah. Lebih-lebih lagi zaman Covid, orang tak kerja, kahwin nak kahwin juga. Yang dah ada pun nak kahwin juga, walaupun Covid ni. Dia tak murah-murah. Yang penting besar ganjaran pahala dia tu. Dia berkahwin, kita mengkahwinkan anak kita. Tapi jangan sampai kita terikut-ikut. Dengan faham bagi pihak lelaki. Jangan kita terpengaruh. Kesian tuan-tuan, baru ni ada hamba Allah, bakal suami baru diberhentikan kerja zaman Covid. Tiba-tiba minta hantaran berapa? 15,000 serba satu. Bayangkan tuan-tuan, itu mas kahwin berapa je, nikah kahwin RM300 aja sebuah tempat. Hantaran dia tu 15,000 dia minta. Dia kata, kau cari orang lain lah kalau mahal sangat. Sanggup bergolok bergadai. Islam tak suruh tuan-tuan, buat sekadar yang termampu. Itu sebabnya bakal isteri, walaupun mak bapak dia orang kaya raya, jangan duk act lah, jangan duk sombong. Kau dah suka dengan suami kau, walaupun makan berlaukkan ikan kering,
kau kena makan. Sebab itu kemampuan suami. Bukan suami tidak bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab menyediakan, tetapi itulah yang termampu. Itu sebabnya tuan-tuan, berdosa besar bagi seorang isteri kalau dia mendesak suami dia untuk menyediakan begini. Berdosa tuan-tuan kalau suami tak mampu. Jadi tuan-tuan, dalam Islam termasuk juga dalam bab faraid, jangan dipertikaikan. Mengapa lelaki lebih, perempuan kurang? Kerana itu adalah ketentuan daripada Allah, hukum Allah, itulah yang terbaik. Namun demikian, fiqh kata harus, boleh diberi sama rata, atau yang si lelaki tak nak ambil, tak payahlah, dengan pendapatan aku pun dah cukup dah, engkau ambil lah, engkau tak bekerja. Itu lagi baik, tak ada masalah. Cuma jangan kita memperkatakan bahagi sama rata tu itulah yang terbaik. Tak, hukum Allah yang terbaik. Kena letak macam tu tuan-tuan. Baik. Faslun fil furudhi wa dhawiha. Pasal pada menyatakan segala yang fardu dan segala empunya. Pertama, dia memperolehi harta peninggalan nisfun, 1/2. Siapa dia? Ada 5 orang. Dapat 1/2. Pertama, suami. Maknanya yang mati isteri. Yang tidak ada bagi isterinya tadi far'un waris, meninggalkan waris, iaitu anak ataupun cucu yang mempusakai harta tadi hingga terkebawah. Suami dapat 1/2 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak dapat 1/4. Hukum kan akur lah. Ini yang saya kata tadi, kita ambil yang fardu-fardu, asas dia. Bagaimana dia yang dia katakan dapat setengah, itu yang saya kata tadi. Kalaulah hartanya ada, peninggalannya ada 500,000, bagilah. Itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan ni, kalau dia seorang, kalau dia lebih daripada seorang, dia dapat 2/3. Itu sebabnya disebut 4 sini. Sebab dia tak sebut antara seorang ke ataupun lebih pada seorang. Kalau seorang saja anak perempuan dapat 1/2 harta peninggalan si mati tadi. Tapi kalau dia lebih daripada seorang, dapat 2/3. Dia berkongsi. Itu sebabnya tuan-tuan, apabila ahli waris ni tak ada meninggalkan anak lelaki, hanya meninggalkan anak perempuan, ramai waris lain akan dapat. Itu kaedah dia. Sebab apa? Anak perempuan tidak boleh mewarisi semua harta. Anak lelaki boleh. Yang dikatakan asabah, harta peninggalan itu, selepas dia bahagi kepada yang ashabul furud, lebih itu anak lelaki dapat. Jangan kita kata, oh untung engkau jadi anak lelaki.
rugi aku jadi anak perempuan. Jangan. Ini ketentuan Allah sejak daripada azali. Kita tak tahu. Tentuan dulu dia minta, ya Allah jadikanlah aku lelaki, ya Allah jadikanlah aku perempuan. Tak ada. Yang mengandung tu minta anak lelaki, yang mengandung minta anak perempuan, terbalik, tak dapat. Walau macam-macam ada kaedah. Kalau nak dapat anak lelaki ada kaedah. Naik di mana, turun di mana. Orang tu ajar. Tuan-tuan amal kan? Tak payah. Serah kepada Allah. Sebenarnya sperma tu siapa dulu? Itu je. Lelaki dulu ke perempuan dulu? Nak jadi janin lelaki ataupun perempuan. Ini macam-macam orang ada tok-tok berumur hajar. Percaya pula tu. Engkau kalau nak anak lelaki, naik sebelah kanan, turun sebelah kiri. Mekarut, marut. Tak ada kena-mengena, tuan-tuan. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa lah. Itu je. Baik. Dua dah. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia dapat 1/2, nisfun. Cucu perempuan, anak perempuan tak dapat. Kerana apa? Dia didinding oleh cucu daripada anak lelaki tadi. Mana anak lelaki itu lebih kuat. Itu sebabnya pada zaman jahiliyah, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Waliyazubillah. Itu zaman jahiliyah, tuan-tuan. Bila dapat anak lelaki, mereka cukup bergembira. Tetapi bila dapat anak perempuan, tanya bidan anak apa perempuan, terus bapaknya akan gali lubang untuk ditanam hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang ini tak kisah anak lelaki ke, anak perempuan ke, habis dibuang. Mana siapa teruk, tuan-tuan? Teruk zaman dahulu jahiliyah dahulu ke zaman jahiliyah sekarang ni? Jahiliyah moden. Dulu jahiliyah dahulu, anak perempuan ditanam hidup-hidup. Jahiliyah mutaakhir ini, anak lelaki ke, anak perempuan ke, dibuang. Sama ada dalam mangkuk tandas, sama ada dekat tempat pembuangan sampah, sehingga dimakan oleh binatang-binatang buas. Waliyazubillah. Allahu akbar. Apa punya perangai manusia? Di mana akal yang Allah Ta'ala beri, tuan-tuan? Ini semua berpunca daripada apa? Kerana sebahagian besarnya anak yang dilahir itu adalah tidak sah taraf. Itu je. Berpunca daripada pergaulan bebas lelaki perempuan yang saya kata pagi tadi. Allah Subhanahu wa taala kata la taqrabuz zina. Jangan kau menghampiri zina. Bukan Allah Taala kata la taf'alu zina, jangan kau memperbuat zina, hampir pun tak boleh. Apa istilah hampir? Berdua-duaan, belum ada ikatan pernikahan yang sah. Nikah gantung sah, tuan-tuan. Orang dulu ada nikah gantung, dan nikah digantung pula. Kesian kawan tu. Itu sebabnya sekarang tak sempat nak gantung. Dah dibuatnya dulu. Dulu nikah gantung, selagi tak buat kenduri tak boleh engkau bersama. Kena buat kenduri juga.
Akhirnya tuan-tuan, ini yang berlaku zaman mutaakhirin. Yang lebih malang pula, mak bapak membiarkan, walaupun dia minta izin, makcik nak bawa si Fulan ni berkenal-kenalan, nak cerita-ceritalah di rumah, sehingga menjelang subuh ke engkau tak tidur bercerita, kau ceritalah dalam rumah. Jangan nak bawa-bawa. Ini minta izin pula tu. Main lembut bahasa. Tapi mak bapak yang cerdik, bakal mak bapak yang cerdik, boleh makcik izinkan, tapi makcik nak ikut sama. Saya datang naik motor aja makcik. Tak apalah, kita naiklah bertiga. Engkau depan, makcik tengah. Si bedah ni belakang. Apa salahnya? Tobat dia tuan-tuan. Itu sebabnya kalau boleh, zaman mutaakhirin ini, orang tak sabar-sabar. Jangan duk bertunang lama-lama. Ini kadang-kadang bertahun bertunang. Dah basi dah, baru nak nikah. Dah jemu dah. Jangan lama-lama bertunang. Walaupun dalam Islam ada merisik, meminang, walimah. Ni dalam hukum fiqh kata. Sunat. Datang merisik, datang meminang, kemudian buat walimah. Tapi jangan lama-lama. Sebab bimbang tuan-tuan. Jadi, kemudian seterusnya, bagi saudara perempuan yang lain daripada si ibu yang tinggal tiap-tiap mereka itu. Ini yang saya kata tadi, dia pecah dua. Kalau seorang, 1/2. Termasuk saudara perempuan dia yang lain. Cuma kalau lebih. Jadi maknanya ini ketentuan Allah. Jangan dipertikaikan. Ini dikatakan ashabul furud. Itu sebabnya cucu perempuan daripada anak lelaki dapat, daripada anak perempuan tak dapat. Jangan pertikaikan. Ini kaedah ada kata macam tu. Baik. Yang kedua, bahagian kedua, rubuk 1/4. Tadi 1/2. Yang dapat 1/4 hanya 2 orang saja. Iaitu suami yang ada isterinya dia far'un waris, meninggalkan anak ataupun cucu. Kalau tak ada tadi dia dapat 1/2. Mana dia dapat 1/4 apabila ada anak. Yang kedua, seorang isteri ataupun lebih dan suaminya tak ada meninggalkan anak. Kalau tak ada anak, tak adalah cucu. Itu je. Far'un waris anak. Isteri, kalau mati suami, kalau ada anak dapat 1/4. Kalau tak ada anak dapat kalau tak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak dapat 1/8. Suami kalau ada anak dapat 1/4. Kalau tidak ada anak dapat 1/2. Itu beza dia. Walau bagaimanapun suami itu lebih lelaki. Walaupun berbilang-bilang isteri tadi. Tengok disebut di situ yang dapat 1/4 iaitu hanya 2 orang, iaitu suami yang ada bagi isterinya far'un waris dan bagi seorang isteri atau lebih.
Kalau lebih pada seorang, kongsilah. Allahu Akbar. Bahagian yang ketiga, sumun dapat 1/8, iaitu bagi seorang isteri atau lebih yang ada suaminya tadi meninggalkan far'un waris, yang meninggalkan anak. Isteri ataupun lebih daripada seorang berkongsi dapat 1/8. Kalau ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4. Anak angkat tak termasuk. Itu sebabnya tuan-tuan, selalu saya beritahu tuan-tuan, kalau ada memelihara anak angkat semasa tuan-tuan masih hidup, inilah tuan-tuan sama ada nak beri secara hibah harta tu. Maknanya masukkan nama dia. Masukkan nama dia. Termasuk juga anak-anak kita. Namun demikian, anak-anak kita ini kalau kita mati, dia secara automatik mendapat harta pusaka. Secara automatik, sebab dia adalah ahli waris, far'un waris. Tetapi anak angkat ini tuan-tuan, takdir mati ayah angkat atau ibu angkat, sesen pun tak dapat apa-apa. Ini hukum kata. Walaupun tuan-tuan pelihara dia daripada lahir lagi. Oleh itu, supaya kehidupan dia tidak terabai atau dibuang oleh ahli waris kita, maka semasa kita hidup inilah, semasa kita hidup inilah kita beri secara hibah ataupun masukkan nama dia awal-awal. Dan hibah ini tiba-tiba mati bapa angkat ataupun mak angkat dia, tetap hukum kata harus boleh, tak ada masalah. Kecuali jangan dia wasiat. Wasiat hanya 1/3 je. Tapi kalau semasa dia hidup ni, ada tanahnya 10 hektar, bapa angkat dia ni ataupun mak angkat dia ada 10 hektar tanah, dia masukkan semasa dia masih hidup ini terus nama anak angkat, ada masalah. Hukum kata tidak ada masalah. Cuma masalahnya kalau mati, tu je tuan-tuan. Kalau mati, sesen pun tak dapat apa, sian. Berlaku tuan-tuan, anak angkat yang dipelihara oleh ibu angkat akhirnya diusir oleh adik-beradik angkat dia. Sebab ayah angkat dia dengan mak angkat dia ambil dia. Sebab ayah angkat dengan mak angkat tidak ada anak lelaki, maka diambilnya budak ini sebagai anak angkat, sebab dia ada seorang saja anak perempuan. Takdir Allah Subhanahu wa taala, bapa angkat meninggal dahulu, adalah mak angkat masih boleh duduk lagi. Sesudah mak angkat dia meninggal dunia, semasa mak angkat itu masih hidup, anak perempuan itu dia tadi dah sempat dikahwinkan. Tak lama mak angkatnya meninggal dunia, maka adik-beradik angkatnya tadi, ini kakak angkatnya, dia kata rumah ni kakak yang punya, tanah ni kakak yang punya, bahagian kau sesen pun tak ada, terpulanglah kepada engkau. Engkau nak keluar ke?
Yang paling sedih tuan-tuan, si suami kepada kakak angkatnya tadi. Buat apa dia berada di sini? Ini hak engkau. Dia tidak ada kena-mengena. Biar dia pergi. Akhirnya dia keluar dengan bungkusan pakaian dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sedih. Maka pergilah anak angkat sebatang kara, bawa sebungkus pakaian dia, merantau. Tak tahulah ke mana pergi dia. Tengok tuan-tuan. Itu sebabnya, lalu saya ulang, kalau ada pelihara anak angkat, itulah cara hibah. Cuma kita saja, bukan dia menjadi darah daging kita. Kita ambil anak orang, tuan-tuan. Cuma hukum kata kita tak boleh bankan dengan ban kita. Walaupun ada orang buat, haram hukum dia. Tak boleh. Nak cantik lagi, tuan-tuan. Sebab anak angkat ini, kalau dia dah balik, dia batal lah sembahyang dia. Itu kena jaga, aurat dia kena jaga. Oleh itu kalau nak cantik lagi, anak angkat ini cuba ikhtiarkan supaya menjadi anak susuan. Selamat, tuan-tuan. Jadi anak susuan bermakna dia minum susu ibu angkat dia. Jadi anak susuan dah tidak batal, dengan adik-beradik dia pun dah tak batal, sebab dia tak boleh kahwin. Ni yang kadang-kadang orang pelihara anak angkat, dia tak jaga aurat. Dia dengan bapa angkat dia, aurat kena jaga. Dengan adik-beradik angkat kena jaga. Sebab mereka boleh berkahwin. Kecuali diambil, carilah kaedah macam mana. Zaman teknologi ni boleh buat. Boleh dia menyusukan, ibu angkat ini tadi boleh menyusukan anak angkat dia. Tak apa. Maka jadilah anak ni tadi ialah anak susuan, maka sudah tidak terbatal lagi wuduk. Cukup cantik, tuan-tuan. Itu cara dia. Baik. Kemudian 2/3. Tadi dah 1/8, iaitu ada 4 orang. Bagi 2 anak perempuan ataupun lebih, itu yang pertama. Dapat 2/3. Berkongsi lah. Dan juga 2 cucu perempuan daripada anak lelaki atau lebih. Dalam erti kata, kalau seorang dapat 1/2, anak perempuan tadi, cucu perempuan tadi pada anak lelaki dapat 1/2, tetapi mereka ni lebih daripada seorang, maka berkongsi. Kemudian 2 saudara perempuan seibu sebapa atau lebih. Kemudian saudara perempuan sebapa atau lebih. Dia ada 3 kaedah. Pertama, seibu sebapa, mak bapak yang sama. Yang kedua, sebapa, bapak sama, mak lain-lain. Yang ketiga, mak sama, bapak lain. Ini ada 3 kaedah. Baik, maknanya yang keempat tadi, 2 orang saudara perempuan sebapa atau lebih. Seibu tak dapat. Kemudian bahagian kelima dapat 1/3. Itu sebabnya saya kata tadi, saya nak baca yang ashabul furud dia. 1/3. Iaitu siapa yang mendapat harta 1/3? 2 orang bagi ibu, yang tiada bagi mayit.
iaitu 2 orang saja yang dapat 1/3. Pertama, ibu yang tiada mayit, maknanya yang mati tadi tidak ada meninggalkan faraun waris anak, dan tiada berbilang-bilang saudara lelaki atau saudara perempuan. Ibu dapat 1/3. Dan kalau ada, disebut bawah tu, dia dapat 1/6. Dalam berarti kata mudah je tuan-tuan. Ibu ni kalau ada anak dapat 1/6. Bapa punya. Kalau tak ada, kalau tak ada dapat 1/3. Kalau ada dapat 1/6. Itu beza. Ada anak ke tak ada anak. Itu dia disebut berulang kali faraun waris tu. Jadi maknanya ibu pun dapat. Itu sebabnya kalau ikut hukum faraid tak timbul masalah tuan-tuan. Dalam erti kata, tengok susu galuh dia siapa yang layak. Itu saja. Yang tak layak ni jangan duk menyebut. Itu aja. Yang duk sibuk ni yang tak ada kena mengena. Itu aja. Dan kadang-kadang mereka ni yang jadi batu api. Seperti yang saya kata dahulu. Adiknya mati, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan seorang isteri. Ini yang dikatakan tadi, saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa boleh menerima harta pusaka adik dia tadi. Sedangkan adik-beradik dia yang lain redha meredai. Tak apalah, serahlah. Kami adik-beradik arwah ni, kami dah bersepakat, sesen pun kami tak andak. Daripada 10 adik-beradik ni, mati seorang tinggal 9. Daripada 9 itu 8 orang berpakat, sesen pun kami tak andak harta arwah ni. Seorang aja abang dia. Abang dia kata mana boleh. Jendak juga. Mau tak mau, bagilah. Sebab hukum faraid kata macam tu, walaupun sedikit. Iaitu saya tengok pembahagian harta daripada simpanan tabung haji. Berapa dapat tuan-tuan? Yang lelaki itu RM400 je. Si abang kata tak, dia kata dendak juga hak dia, walaupun RM400. Adik-beradik yang 8 tadi dia kata serahlah pada isterinya, serahlah kepada anaknya, walaupun anaknya seorang perempuan yang masih belajar. Tak. Ini yang saya kata tadi, ikut hukum faraid, lepas tu rombak balik, tak ada nak serahkan, serah. Itu je cara. Allahu Akbar. Baik. 1/6 pula. Iaitu 7 orang dapat 1/6. Siapa dia? Bapa, datuk, nenek lelaki. Dengan syarat ada bagi mayit itu meninggalkan faraun waris. Si mati tadi ada meninggalkan anak. Bapa kalau tidak ada dapat 1/3. Kalau ada dapat 1/6. Maknanya mak dapat, bapa dapat, datuk lelaki dapat. Baik. Yang kedua dapat 1/6 juga ibu yang ada faraun waris, ataupun berbilang saudara-saudara lelaki ataupun perempuan. Kemudian yang keempat, nenek perempuan, atau nenek ibu bagi bapa dia, sebelah bapa ataupun sebelah ibu.
hingga ke atas jika tiada bertali dengan laki-laki antara dua perempuan. Maknanya dia masih menjadi ahli keluarga dia. Maka jika bertali, baik. Dengan yang tersebut, seperti ibu bagi bapa ibu tadi tiada mempusakai, kerana ia terdiri daripada zawil arham. Maka nenek yang mempusakai itu iaitu tiap-tiap nenek perempuan yang bertali dengan perempuan semata-mata, atau dengan laki-laki, atau dengan semata-mata, atau dengan perempuan kepada laki-laki, seperti ibu bagi ibu-ibu. Ibu maknanya nenek dia tadi. Yang Arab ni memang macam tu. Baik. Yang kelima, cucu perempuan daripada anak lelaki atau lebih. Dapat 1/6. Jika bersama dengan dia anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak laki-laki ke atas yang terlebih tinggi. Dalam erti kata tuan-tuan, dia berat pada sebelah lelaki. Tak apalah. Kata kami ni cucu daripada anak perempuan tak dapat ke? Dah Allah Ta'ala kata tak ada. Tak ada lah. Tapi kalau nak beri boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ni seperti yang saya kata. Orang kaya boleh tak menerima daging korban? Boleh. Tetapi kita tidak kata dia sebagai sedekah. Kita katakan dia sebagai hadiah kepada orang kaya. Sedekah kepada al-fuqara wal masakin. Orang kaya kita hadiahkan. Tetapi mereka boleh menerima dengan alasan hadiah. Begitu juga apabila seorang lelaki beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang baju. Dia kata macam baju besi itu. Kalau istilah sekarang ni macam baju kalis peluru. Maka Nabi kata, kalau engkau sebagai sedekah, aku tak mau terima. Sebab Nabi dan keturunannya tak boleh menerima sedekah. Tapi kalau engkau hadiah, aku terima. Itu je beza antara hadiah dengan sedekah. Oleh itu tuan-tuan, sebagai adab kita dengan Allah, adab kita dengan para anbiya, adab kita dengan mak bapa, lebih-lebih lagi yang telah kembali ke rahmatullah, maka kepada mak bapa ini kita kata sedekah Fatihah. Tetapi kepada para nabi, para rasul, kita katakan hadiah. Itu sebabnya kita kata ila khadratin nabi sebagai hadiah. Jangan kata sedekahkan Fatihah kepada nabi. Tak kena adab. Mak bapak kita walaupun semasa dia hidup kaya raya, hartawan, jutawan, apabila dia mati tetap kita katakan sedekahkan Fatihah. Sebab apa tuan-tuan? Allahu Akbar. Ini kita nak kait keluar. Orang-orang mukmin yang matinya dengan nasab dia sebagai seorang Islam, tetapi kalau dia tidak ada beramal ibadah, tuan-tuan, dia ibadat seperti orang yang papa kedana. Waliyahzubillah. Di dunia bolehlah orang sanjung engkau sebagai hartawan, karyawan, apa saja, wan-wan hujung dia. Tapi apabila engkau mati, engkau tidak ada beramal ibadah, engkau akan menjadi orang yang papa kedana. Itu sebabnya tuan-tuan, kita di dunia masih hidup sekarang ini, di saat ini ni, sehingga sekarang ini, kita carilah seberapa banyak bekalan. Macam orang bekerja. Dia bekerja cari duit
untuk mudah dia nak boleh makan itu, boleh makan ini, boleh pakai itu, boleh minum ini. Kerana apa? Ada duit. Begitu juga kita kalau mati besok. Banyak amal ibadah kita, senang kita tuan-tuan, untuk menjawab persoalan mukar. Senang. Kerana apa? Banyak. Itu Tuhan kata, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk membuat kebajikan akhirat. Masa dunia dah tuan-tuan. Cari seberapa banyak. Baca Al-Quran. Paling kurang sehari semalam tuan-tuan. 100 ayat. Satu juzuk tuan-tuan hanya 14 muka je. Sama ada Al-Quran besar ke Al-Quran kecil, 14 muka je satu juzuk. Dalam erti kata, kalaulah tuan-tuan tekun baca satu hari satu juzuk boleh. Kalau kita konsisten setiap lepas sembahyang aku nak baca 2 lai ke 3 lai ke, dia hanya 14 lai. Bukan banyak. Tu 14 muka aja dengan 7 lai. Itu kalau ndak. Kalau kita tekun kejap aja, daripada 14 muka boleh 7 lai. 7 muka kita baca. Kejap aja tuan-tuan. Itu sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau kau malas macam mana pun 100 ayat baca. Jangan pegang kaedah. Ada orang kadang-kadang dia duk bersyarah, kalau engkau tak boleh baca Al-Quran, engkau malas nak baca Al-Quran, memadai dengan membaca suratul Ikhlas, Qul Wallahu Ahad. Itu kurang cerdik sebenarnya dalam dia memahami tafsiran. Sebenarnya dalam suratul Ikhlas itu, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun 4 ayat tuan-tuan, tetapi dia menceritakan sepertiga daripada Al-Quran berhubung dengan akidah. Komplit dah. Apabila Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Sepertiga daripada intipati Al-Quran itu yang membicarakan soal akidah ada di dalam suratul Ikhlas. Itu yang dia katakan memadai. Oleh itu tuan-tuan, berazam kita satu hari 100 ayat kalau boleh. Tak boleh 50 ayat. Tak boleh 30, kurang sikit. Tak boleh 10 ayat. Tak boleh juga, tak payah. Paling tidak dipegang Bismillahirrahmanirrahim. Dapatlah pahala baca Bismillah, dapatlah pahala buka Al-Quran, tengok Al-Quran. Allahu Akbar. Sikit lagi, nanti tempat berhenti. Ini nak berhenti nanti. Baik. Baik. Dan bagi saudara perempuan sebapa seorang atau lebih jika ada sertanya saudara perempuan seibu sebapa. Baik. Dan bagi seorang yang ketujuh, bagi seorang saudara seibu, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi ini kumpulan ini dia akan dapat berapa tadi? Iaitu sebanyak mana tadi? 1/6. Jadi dia ada 1/2, dia ada 1/4, dia ada 1/3, dia ada 1/6, dia ada 1/8 dan dia ada 2/3. Ini pembahagian-pembahagiannya. Rujuklah. Kalau tuan-tuan ada masalah, banyak harta,
rujuklah kepada pihak Jabatan Agama Islam, tolong selesaikan pembahagian harta pusaka saya ini mengikut hukum faraid. Itu saja. Mereka akan buat. Tak ada masalah. Yang penting pegang itu kaedah yang pertama. Nak buat secara faraid. Dah dapat ini perkiraan dia, balik rumah musyawarah. Oleh kerana begini, kita rombaklah. Persetujuan kita adik-beradik kita rombak, kita beri sama rata. Tak ada masalah. Atau si abang kata, aku tak nak ambil lah sesin pun, kau ambil lah, engkau anak perempuan. Cukup apa yang ada pada abang ni, cukuplah, tak payah. Itu lagi, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, itulah kaedah ni. Maknanya jangan nak bergaduh, jangan nak bermasam muka, jangan hendak sehingga sanggup nak memutuskan hubungan adik-beradik kerana disebabkan oleh harta. Mak bapak yang di dalam alam kubur terseksa, tuan-tuan. Waliyazubillah. Kalau berlaku pertelengkahan anak-anak di dunia ini disebabkan harta yang ditinggalkan, terseksa mak bapak kita. Oleh itu, biarkanlah mereka itu berada di alam kubur, alam barzah dalam keadaan sakinah. Itu yang kita nak. Janganlah, itu sebabnya kalaulah mak bapak kita dah mati, jangan kita ungkit perkara yang buruk, ataupun seseorang itu telah meninggal dunia, jangan kita ungkit, jangan kita tayangkan balik perkara buruk dia. Kerana apa? Mengalir dosanya, tuan-tuan. Allah. Janganlah. Itu sebabnya kalau boleh kita sebagai yang hidup ni, buatlah apa sahaja yang terbaik untuk si mati. Hatta tuan-tuan nak derma pada hari Jumaat, tuan-tuan niat saja dalam hati, RM1 untuk mak bapak, untuk ayah, RM1 untuk mak, RM2 hari itu. Tambah RM1 lagi untuk datuk, RM1 lagi untuk Tok Wan, baru RM4. Kalau tuan-tuan derma RM10, sebutlah mana. Jangan tuan-tuan derma RM1 untuk mak, untuk bapa, untuk datuk, untuk pak mentua, untuk mak mentua. Habis RM1 aja. Itu kalau RM1 berhenti 20 sen. Lagi pula 10 orang dia niatkan. Kedekut. Jadi tuan-tuan, itulah cara dia. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.